Pertama, Allah ingatkan ke kita daripada ayat 1, lagu mana kita ni asal daripada mana? Kita nak tengok sikit supaya kita nampak. Ayat 2 dia kata, dia ciptakan kita ni daripada air mani yang hina. Kemudian Allah beri kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan. Kemudian Allah beri kita bukan sekadar boleh dengar saja, boleh tengok je, tetapi ayat ketiga Allah kata Allah beri hidayah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan roh kita pada hari ini. Dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ruzzuqna qabla al-mauti taubah. Wa hamil al-Quran. Wa indal mauti syahadah. Wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat. Dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung ayat ke-10, muka surat 579. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Insan, muka surat 579 ayat 10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Sadaqallahul azim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari orang-orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Maka kita tengok dalam surah Al-Insan ni, pertama Allah ingatkan ke kita daripada ayat 1, lagu mana kita ni asal daripada mana? Kita nak tengok sikit supaya kita nampak. Ayat 2 dia kata, dia ciptakan kita ni daripada air mani yang hina. Kemudian Allah beri kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan. Kemudian Allah beri kita bukan sekadar boleh dengar saja, boleh tengok je, tetapi ayat ketiga Allah kata Allah beri hidayah kita. Sama ada kita ni orang yang bersyukur ataupun kita ni orang kufur. Kalau orang kufur, Allah kata
inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Dia akan ikat dia ni dengan belenggu, yang mana belenggu ni adalah 70 hasta. Panjang belenggu dia ni, rata. Kemudian wa aghlalan. Di kata tu pula dia letak pula belenggu dekat tekak atas. Jadi macam bulldog gitu. Kemudian wa sa'ira. Kemudian rata tu pula penuh dengan api. Allahu akbar. Bukan sekadar tu saja. Dalam surah ni dia tak cerita dengan penuh detail, tapi kita tengok dalam surah lain Allah beri makan mu lapar atas muka bumi ni mu bebas, maka dalam akhirat, di akhirat nanti aku ikatmu. Dah bebas mu pergi mari mu nak semaya pe tak semaya pun ikut mu je. Ataupun mu nak makan harta haram ke ikut mu je. Ataupun mu nak buat apa-apa ikut mu. Maka hari akhirat aku ikatmu. Dan mu lapar, maka aku beri kamu makanan iaitu yang disebut sebagai pohon zakum. Pohon duri makan tu lapar. Apabila kita makan tu tak serah hilang lapar dia. Kemudian kita pun rasa dahaga pula air. Dahaga air Allah berikan air pula daripada air temaga, yang mana air temaga itu yang penuh dengan cair, yang tengah panas minum air. Gelegaklah kita. Siapa bila-bila pun la yusminu wa la yughni min ju'. Siapa bila-bila kita tak kenyang, siapa bila-bila pun tak menggemukkan kita. Kemudian innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah kata orang golongan abrar, dia minum daripada gelas mizajuha kafura, yang mana dia ni tuan-tuan mizajuha kafura. Air minumnya yang mana sejuk dengan penuh air, minta air daripada arak, kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Khijai aminu je semata dalam syurga. Ciri-ciri yang seterusnya Allah sebut, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang ni jenis tepat janji, kemudian dia takut pada hari yang mana azab merata-rata. Start daripada kita ni mati, sapalah kepada hari kiamat, sapalah duduk di pada mahsyar, azab itu merata-rata. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat orang abrar ni, ayat yang ke-8, iaitu dia beri makan kepada orang hak dia suka, makan ni hak dia suka. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Kepada siapa lagi? Kepada anak yatim. Kepada siapa lagi? Kepada orang yang ditawan. Kalau zaman lah ni kak, orang panggil staff lah. Ataupun kita panggil lah ni bibik. Orang-orang gaji. Innama nut'imukum liwajihillah. Mereka memberi makan tu liwajihillah. Kerana Allah. Ikhlasnya dia beri makan. Ikhlasnya dia buat amalan ni. Ikhlas sungguh-sungguh. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dia tak minta balasan. Ataupun tak minta pun orang kata, terima kasih dah. Oh ni payah kita nak buat. Kalau dengan orang hak tak berapa kenal, kita kata, tak apalah kita beri zakah ni kerana Allah. Tapi kalau kita dengan bini kita, ataupun dengan lelaki kita, kita pergi masak dapur, kita orang lelaki masak dapur. Kita nak ke gapo? Mesti kita rasa, bini aku tak puji pun aku. Masuk habis time masak tak puji pun aku. Dia kalau rapat dia payah. Nak mari perasaan ikhlas tu payah. Ataupun bini kita ni masak, lepas masak sudah beri kau lelaki, dia pun mari dalam hati. Tok lelaki aku tak terima kasih pun aku. Ni payah. Liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia tak minta apa-apa wala syukura. Dan kalau kita tengok ayat ni, Allah cerita tentang makanan. Beri makan. Sebenarnya Allah nak cerita amalan kita. Kita buat amalan lepas kita sembahyang maghrib. Kita mari dak perasaan, ya Allah, Allah terima aku dak sembahyang aku. Allah terima dak sembahyang gharib aku saat ni. Sebab tu dia mari ayat, inna nakhafu min rabbina
Hari yang mana sesungguhnya kami takut dengan Allah. Sepatutnya takut dulu baru buat amal. Maksudnya gini. Guana dia mau buat amal. Awak takut mati nanti. Sebab tu kau buat amal. Itu tahap pertama. Guana dia mau mari sejik sama ni. Kau mari sejik sama ni, kau takut. Kau tak lepas dalam kubur. Kau takut kau tak lepas daripada masyar. Kau takut tak lepas masuk dalam api neraka. Sebab tu kau mari sejik. Sebab tu kau ngaji Quran. Sebab tu kau buat amal soleh. Sebab tu kau sedekah. Sebab tu kau taat kepada suami. Sebab apa? Kau takut. Tapi tingkatan yang orang yang al-abrar, dia bukan duduk tahap tu je. Tahap yang kedua, lepas habis semayat, dia mari perasaan ke apa? Tuhan terima aku duk semayat aku. Ada manusia, amalan gorik saat ni, semayat gorik ni, dia naik sedekah je. Naik sedekah, lepas tu dia mampu. Mampu tu mana Tuhan tak terima dah amalan semayat dia tadi. Allahu Akbar. Ini kita takut, kita tak tahu. Jadi sebab itulah sebelum kita sujud terakhir tu kita doa, ya Allah, mu terimalah semaya aku walaupun aku tahu semaya aku ni penuh dengan cacat celah. Mu terimalah semaya aku ni, aku tahu semaya aku ni tak khusyuk kepadamu. Lepas tu sebelum kita wisalah fil alamin innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Maka masa tu kita pun doa, ya Allah terimalah semaya aku ya Allah. Walaupun aku tahu banyak cacat celah. Kita pun wisalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma jangan royak kecek derah lah. Takut batal pula semaya kita. Dalam hati tu, yang pentingnya kita mari perasaan biar Tuhan terima semaya kita. Sebab tu lepas habis tu, lepas habis salat, kita buat Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ya Allah, terima kasihlah sebab terimalah semaya aku saat ni. Ulama dulu tuan-tuan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, maknanya lebih kurang Rabiul Awal. Rejab, Syaban. Jamadi awal, Jamadi akhir. Kemudian Rabiul Awal. Rabiul Thani, lebih kurangnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir, Rejab, Syaban. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. 5 bulan Rabiul Awal sorry. Rabiul Awal lagi dia prepare. Lagu mana aku ni? Sebab tu ada setengah setengah ulama ataupun orang-orang dulu ni, orang-orang soleh ni. Dia ready dah. Dia puasa daripada Rabiul Awal. Kita ni puasa Rejab tu kira bisa dah tu. Rejab Syaban. 2 bulan. Lepas tu sambung Ramadan 3 bulan. Tu kira hebat dah tu. Tapi ulama dulu dia puasa awal. Tapi puasa dalam sebelum tu ataupun dia buat amal, dia bersedia sebelum masuk Ramadan, lepas Ramadan, 6 bulan lepas Ramadan, kerjaan dia apa? Kerjaan dia sebut taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, mu terimalah puasa aku. Mu terimalah semaya tahajud aku. Mu terimalah baca Al-Quran aku. Mu terimalah sedekah aku. Mu terimalah amalan kebaikan aku. Dia takut, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dia takut ke apa? Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab ni tuan-tuan. Yang pertama kita kena tengok sebelum surah Al-Insan. Tengok surah apa sebelum Al-Insan? Surah Al-Qiyamah. Jadi kita kena takut dengan hari kiamat. Sebab tu kita cara apa? Kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku sumpah. Pahani akan ada hari kiamat.
Dalam Quran ni tuan-tuan, dia akan cerita adanya kematian, lepas kematian mesti ada hari kebangkitan. Meta je tuan-tuan. Kita hidup ni semata. Kata Nabi SAW, kiamat ni antara jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat sangat-sangat. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi sebut. Lah ni berkali gini dah rapat benar. Meta je kiamat. Tapi itu kiamat besar. Kiamat kecil yang kita takut sekali adalah kiamat apabila seseorang itu meninggal dunia. Tadi saya semaya di masjid. Nama apa dah? Saya ingat nama. Masjid Seri. Siapa maya Masjid Seri? Maya Jumaat. Imam tu dia kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum dia naik ke tebuh. Kemudian dia katakan apa? Hari Selasa lepas dia mati. Start daripada pagi sampai ke waktu asar. Meninggal dah. Ya, suruh dia meninggal dah. Mati. Muncullah dia kata masih hidup lagi. Allahu Akbar. Allah beri dia rasa kematian. Kita tak rasa lagi kematian. Kita tengok orang mati depan mata kita pun kita boleh hisap rokok lagi. Depan mata kita ni, orang tengah mati, kita boleh buah kat sikodat. Orang tengah mati. Orang tengah akad jenazah. Suka. Jumpa saing. Lama tak jumpa, kih yang ni mati, maka dia pun, lama tak jumpa. Yang boleh dia buat dia, sukanya dia, siapa korang teringat tentang kematian. Maka satu kata-kata, kalau mu nak dapatkan nasihat yang terbaik adalah mu tengok orang mati. Kematian adalah nasihat yang terbaik. Kita tengok orang ni mati. Jadinya dia kata, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sebelum surah Al-Insan, kiamat. Tapi kiamat itu kiamat besar. Lepas itulah, lepas surah Al-Insan, tengok. Surah apa selepas surah Al-Insan? Surah apa? Surah apa tu? Wal-Mur? Selepas surah Al-Insan. Wal-Mursalat. Wal-Mursalati arfa. Allah cerita tentang malaikat. Malaikat apa? Malaikat cabut nyawa, iaitu malakul maut. Dalam sebelum surah Al-Insan, iaitu surah kiamat. Maknanya berlakunya hari kiamat. Lepasnya dia kata, tak degih weh hari kiamat pun tak segera. Muka lambat lagi hari kiamat. Aku tahu dah mu lupa. Aku tahu dah mu tak ingat tentang hari kiamat. Sebab itulah dia wari surah Al-Insan. Al-Insan al-Ghayat. Mu ni terlupa. Hal ata ala al-insan. Mu tak ingat asal-usul mana. Mu tak ingat aku wih telinga kamu. Aku suruh mu dengar tazkirah. Aku suruh mu dengar ceramah-ceramah. Aku suruh mu dengar Quran. Mu terlupa kata mu aku wih mata kamu. Suruh tengok Quran. Bila ngelah mata tengok Quran? 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Tapi tak berasa dosa pun. Tak tengok Quran. Allahu Akbar. Wali'iyadu billah. Jadi aku mari surah Wal-Mursalatu arfa. Aku mari surah Wal-Mursalatu arfa. Aku nak cerita kamu. Kata, kiamat yang paling dekat ke apa? Iaitu kiamatnya mu mati sendiri. Itu sebab tengok mari kita tu. Biar kita nampak. Hubung kait di antara surah sebelum dengan surah yang kita tengok dengan surah yang selepasnya. Itu maknanya Quran ni dia cerita lagu tu. Kemudian kita tengok dalam surah ayat 10 Al-Insan tu dia kata inna nakhafu min rabbina. Sesungguhnya kami takut dengan Tuhan kami yauman abusan qamtarira. Pada hari yang orang yang bermuka masam. Abusan qamtarira. Abusan ni muka masam. Muka masam gitu. Tak padan dengan muka masam saja. Bukan masam purik je.
Muka dia keruk. Bukan keruk gini je. Dia keruk pakatan ni. Nak katanya hari itu takut sangat-sangat, bimbang sangat-sangat dengan hari kiamat. Allah tak cerita dalam surah Al-Qiyamah, Al-Insan ni. Dia tak cerita pasal api neraka. Dia hanya cerita sikit je. Yauman abusan qamtarira. Hari kiamat nanti akan berlaku ada orang ni bermasai muka. Ada orang muka dia ni hitam legam. Maka kita tengok muka orang yang hitam legam ni. Tengok dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada muka surat 63. Tengok muka surat 63. Kita ni gelak dah. Kita ni hitam lah. Kita kata. Kulit hitam. Tak apa. Negro 7 gero. 9 gero kok. Nak kata hitamnya kita. Tapi biar atas muka bumi ni kita muka kita tak putih. Tak seperti mana muka orang Mak Saleh. Muka orang Korea kok. Muka belah-belah. Hak comel tu kok. Kita bukan orang lagu tu. Tapi biarlah kita ni hanya di muka bumi saja kita tak cerah, tak comel, tak putih, tapi di akhirat sana muka kita berseri-seri. Allah cerita pada ayat yang ke-100 ni. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tengok ayat 100 ni ada tak? Ikut. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat, pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Dan ada pula wajah yang hitam muram. Mana hitam lega muka. Allahu Akbar. Kalau kita tengok muka orang yang hitam lega, lah ni. Tapi hati dia, hati yang comel, kita tengok pun, tenang je rasa tengok muka. Tapi di akhirat Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Baca. فَأَمَّا الَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Maka ada pun orang yang berwajah hitam muram kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Bapa yang mu kafir sangat. Dulu mu beriman, dan sementara beriman, lepas tu mu kafir. Oleh itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiran kamu itu. Kemudian dikatakan, wa ammal ladina, baca, ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada orang yang kedua ni muka dia putih, bersih, berseri-seri muka dia. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebut, kalau kita nak muka kita berseri-seri, kalau kita nak di pada mahsyar nanti, biar Nabi SAW kenal kita. Kita ni hidup 1400 tahun yang lalu, tak gaji jumpa dengan Nabi. Nabi pun tak kenal kita. Kita pun tak kenal Nabi. Tapi lagu mana Nabi nak kenal kita? Maka dalam hadis Nabi SAW menyebut, cara Nabi nak kenal kita, dengan kita ambil air semayang. Ambil wuduk. Sebab itulah wuduk kalau kita ambil tangan ni, tangan ke siku ni, biar lebih sampai sini. Ambil wuduk lebih. Sebab tu comel kalau ambil air semayang ni, ambil rumah lagi. Sebab kita tak pakai baju lagi kak. Kita tak pakai ni, kita pun boleh buat sampai sini. Lebih. Kalau ambil air semayang pula, kalau basuh muka ni, biar basuh muka, basuh kepala ni, basuh gini. Biar kita perhabis gini, lepas tu kita ambil perhabis. Biar perhabis. Start daripada sini, sampai sini. Walaupun orang lelaki ni, dia boleh ambil paling kurang pun 3 orang. 3 helai. Dia boleh dah. Cek. Muka saya jambur ni kak. Orang gitu. Rugi tu. Ambil semaya biar perhabis. Siapa akan ambil? Biar agama. Bercahayanya muka kita. Bercahayanya muka kita. Lepas tu kak,
Nak cek kita ni bercahaya ke tak kak? Acu teracik warna gapo rambut. Tu Haji warna gapo dah tu Haji kita? Putih lah ni. Kita tengok orang atas muka bumi ni. Kalau tengok orang warna merah ni, nampak semak. Nampak semak warna merah kan? Warna merah, warna gapo lagi? Warna perah, nampak semak lah. Nampak semak. Nampak handsome. Tapi, rupanya orang yang paling handsome atas muka bumi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya adalah warna hitam. Jadi, bapa yang kita ni, kita nampak orang masalah, rambut dia warna lain, kita tertarik dengan dia. Sebab kita tidak pernah dimasukkan, kita tak pernah didedahkan tentang lagu mana ciri-ciri orang yang paling semak atas muka bumi. Orang yang paling handsome, orang yang paling macu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita adalah rambut dia warna hitam. Kita kena rasa bangga. Kalau kita nak faham, kita tepi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh kan. Kita duk belah Nabi warna hitam, rambut kita pun warna hitam. Rasa lagu mana keadaan kita? Allahu akbar. Rasa bangga. Tetapi budak-budak lah ni yang pergi ambil rambut dia yang pergi dah warna merah, dah warna kelabu, dah warna. Sebab apa? Tak kenal Nabi. Tanya Nabi Muhammad bin apa? Muhammad bin Abdullah pun tak tahu. Tu tak tanya lagi umur Nabi setahun lagu mana, umur Nabi 2 tahun lagu mana, umur Nabi 5 tahun lagu mana. Bahkan ada satu apa nama ni, ulama kata, kalaulah orang ni dia tak tahu Nabi ni berbangsa Arab, maka orang ni adalah orang yang paling berat sekali. Nabi orang bahasa apa? Nabi ni kecek bahasa apa? Tak tahu Nabi ni kecek bahasa Arab berat. Ada ke orang lagu ni? InsyaAllah ada. Nak buat lagu mana? Semaya bel tak tahu mana. Puasa lah jauh jelak lagi lah. Nak kenal Nabi? Jauh jelak lagi. Allahu Akbar. Jadi salah satu cara kita nak supaya kita ni bercahaya Nabi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita, maka kita kena banyak ambil air semaya dan lebihkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebihkan ambil tempat air semaya. Nabi sepanjang hidup dia ada ulama kata ada 14, ada ulama kata ada 20 sahaja ubah sebelum dia meninggal dunia. Sikit je 14 dengan 20. Ubah tu pula lagu mana boleh ubah? Disebabkan 5 surah. Di antaranya surah Hud. Apabila Nabi turunnya surah Hud, ada satu ayat Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka Nabi mikirnya dia rambut hak warna hitam, tiba-tiba tukar warna putih. Nak kata takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat istiqamah. Di antara kata alim ulama, siapa nak istiqamah, salah satu cara untuk dia istiqamah dalam hidup, dia kena banyak berwudu. Saya biasa jumpa orang ni tuan-tuan, dalam sehari tu 2 kali hanya ambil wudu. Oh ni biasa. Tidur sekali, lepas tu bangun, lepas tu tak ambil lah. Sebab dia jaga wudu. Saya tinggi pun tak boleh. Tebih-tebih acu nak semaya tu sudah. Nak semaya tu kan sudah lalu. Nak kita tandah lah. Ada belakang lah. Jadinya, kalau kita boleh jaga wudu, silakan jaga wudu. Tapi yang paling sedih sekali dalam hidup ni tuan-tuan, kerja kerajaan ataupun kerja di pejabat-pejabat. Dia mari nak pergi benda. Ni lelaki ni pun dia pun nak Allah. Oh, hamba ada Ismail. Korok omong gitu. Dia tak setuh ni, dia kata ke apa? Sebabnya kahwin ni ada Ismail. Sedangkan ada Ismail, kalau tak ada Ismail, tetap dia ni tak boleh setuh. Betul tak? Ada tak orang lain? Kok kapung-kapung ataupun mungkin ada di kalangan kita. Minta maaf, nak nyucu kalau nak nyucu begitu.
nak beri duit. Mak ada hamba ada semaya. Sepatutnya memang dia tak boleh setuh. Tak boleh setuh ni tuan-tuan. Sebab kan benda tu haram. Biasanya orang ni, dia akan rakyat ke apa? Oh, babi haram. Khinzir haram. Anjing haram. Haram belakang. Tapi kalau setuh dengan tina, tak rasa pun haram. Ini berat. Padahal dua hukum ni benda yang sama. Jadi sini, kita nak buang persepsi masyarakat kita, jadi kan normalisasinya. Lebih-lebih lagi sepupu. Sepupu ni saling main-main ya tuan-tuan. Ya sepupu ipai duai itu biasa aja. Tidur muka balik kapung sekali itu kak, duduk sekali bergelempangnya di luar tu, tidurmu tidur, aku tidur, tidak ada aurat pun. Tidak ada batasan aurat pun, tidur kosi-kosi. Jangan. Walaupun kita duduk rumah sekali, kita kena ada apa? Batasan aurat kita. Ataupun anak akak. Anak akak pun kena beringat juga. Anak akak dengan mak akak. Muka akak akak. Oh, boleh salah lah tuan-tuan. Jangan. Benda haram tetap haram. Jangan buat mudah-mudah. Ataupun tunai. Tunai pun jangan setuh. Ingat. Paling pertama kita setuh. Dia rasa dosa. Lama-lama dia setuh. Dia tak rasa dosa. Maka Allah akan hilangkan keberkatan apabila dia berkahwin nanti. Itu benda yang kita kena takut. Ni benda apa? Takutnya nanti hari akhirat nanti kita akan yauman abusan qamtarira. Kita cari balik dalam surah Al-Insan. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kita nampak dah hari kiamat lagu mana keadaan dia. Pertama, ada orang ni bermuka bersih, berseri-seri muka dia. Allahu Akbar, Alhamdulillah, muka berseri-seri. Ada manusia yang hitam legam. Maka ayat ni kita kena belajar. Dia kata apa? Allah kata, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Tazkirah yang paling terbaik dalam hidup kita adalah tazkirah daripada teriman kita. Bila teriman kita nak Allahu Akbar, dia semaya je. Dalam semaya tu, biar lepas semaya kalau kita tak reti apa maksud dia, lepas semaya kita kena cari apa ayat yang mana teriman tu ayat. Sikit pun tak apa dah. Sebab itu tazkirah paling penting dalam hidup kita. Maka tadi teriman maya korek, dia baca rekat pertama dia kata wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kita kena rasa takut dalam surah ni, surah Al-Humazah ni. Paling mudah sekali kita faham apa? Takutlah kamu dengan neraka hutamah. Narullahil muqadah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Gapo narullahil muqadah? Neraka yang mana al-muqadah, yang dinyala-nyalakan. Tuan-tuan, neraka ni start daripada dia diciptakan. Siapa kala ni dia masih lagi dinyala-nyalakan. Mana dia je nyala dah. Panah dah. Tuhan dah bakar. Cuma beza dia lagu mana? Lah ni, neraka lah ni dia bakar. Orang kata air dia ni tak ada gapa-gapa. Air mari ke mana? Wallahu'alam. Saya tak boleh nak sebut. Kalau kita jamin lah ni, kalau nak bakar benda ni, dia kena ada kayu api. Kayu api nak suruh bakar ni. Kalau kayu api dalam neraka pula, apakah bahan untuk dia ni bakar? Wallahu a'lam. Tapi apabila semua kita dimatikan nanti, maka lepas pada ni, bapa yang api itu tidak dipadam sampai bila-bila,
Sebab bahan bakar dia apa nama? Waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Waquduhan nas wal hijarah. Ada dua perkara. Iaitu bahan bakar dia manusia, bahan bakar dia api, iaitu batu daripada berhala. Dua perkara. Batu dia sampai bila-bila pun neraka ni tidak akan padam sampai bila-bila. Lagu mana tak boleh nak memikir. Acu teragi dapur, ada dapur gas. Kita buka api. Buka api tu, acu buka api sampailah 1 hari. Lama-lama mampu api tu sebab gas habis. Ada masa juga habis mampu api tu. Tapi api Allah Subhanahu Wa Taala, api neraka tidak pernah padam sampai bila-bila. Start daripada diciptakan sampai bila-bila tu bila? Wallahu a'lam. Sampai bila-bila? Tidak pernah dipadamkan. Saat mana, ketika mana dilemparkan, ada manusia dilempar gini. Dia segek gini. Dia tergek, dia lempar. Dia lempar dalam api neraka. Serupa dengan kita ambil apa? Tun sapah. Ambil sapah, lempar. Pegang plastik, pun lempar dalam. Ada manusia nama dia Abu Jahal. Allah kata, malaikat Zabaniyah ni pergi sini. Ni orang panggil ubun-ubun. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni pergi sini. Bila dia pergi ni, serup dia lepas. Bapa Malik Zabaniyah ni pergi Abu Jahal ni dekat ubung-ubung. Dia tak pergi di tangan. Ataupun dia tak pergi kaki lepas dalam api neraka. Sebabnya apa? Dia ni orang cerdik. Nama dia ni Abu Hakam dulu. Tapi bapa dia jadi bodoh? Bapa dia digelar Abu Jahal? Sebab dia digelar Abu Jahal saat mana, ketika mana dia sula Sumayyah. Maka start hari itu Nabi SAW gelar Abu Hakam itu dengan Abu Jahal. Dia ni, kalau kata mesyuarat menteri ni, dia duduk sekali. Dia boleh buat keputusan. Mana orang cerdik pandang. Kalau Jamillah ni orang panggil orang cendekiawan, orang yang hebat. Tapi buat apa? Sebabnya Sumayyah hanya mengaku Allah itu Esa, maka dia sula Sumayyah. Maka dia sula Sumayyah. Dia sula Yasir. Dia sula suaminya Sumayyah. Sampai gitu matilah dia. Ammar dengan Yasir. Yasir tak mati. Mati lambat sikit. Ammar. Maka mereka ini pun tukar nama. Wallahu alam. Suami dia, isteri dia. Isteri dia nama Sumayyah. Ammar bin Yasir. Ammar tu anak dia. Yasir tu mati. Ammar tak mati. Jadi akhir sekali Nabi SAW gelar dia sebagai Abu Jahal. Maka pada hari kiamat Allah kata Malik Zabaniyah pegang ubun ni, kemudian dia lepas. Bapa pegang ubun? Kerana ubun adalah tempat kita buat keputusan dalam hidup kita. Kalau kajian saya, sini ubun ni adalah tempat kita buat keputusan. Kita nak minai. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh minai dah. Minai ni siapa buat keputusan ni? Keputusan nak minai tu mari sini. Dia sini. Sebab tu budak mula-mula budak lahir ni, kita tengok pergi ni, ubun dia lembek je. Sebab itulah masa tahnik ni pentingnya kita masa nak raung tu kan. Orang duduk selawat tu kan. Baru melaka sallallahu ala Muhammad. Ni pun setuh. Setuh kepala kan. Ni pun setuh. Ni pun setuh. Dia mustuh ni apa? Setuh muka orang setuh. Orang lain setuh belakang. Tak tahu nak setuh ni sebab apa. Biar kita tahu kan. Ada tu setuh gini. Setuh dahi. Ada ni setuh pipi. Muka comel baby ni comel. Setuh pipi. Muka orang setuh belakang. Tak tahu setuh mana. Biar kita tahu orang setuh mana. Setuh di hubung. Lepas tu nak baca gapur hubung ni. Ambillah bacaan yang dibaca kepada Nabi SAW. Baca kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa doa dia? Allahumma, boleh ikut. Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil.
Sebab tu pentingnya siapa jadi tua, siapa jadi orang hak dia panggil apa? Tua ni. Tok Syekh. Jadi Syekh ni, pentingnya Syekh ni dia rayak ke anak-anak buah dia belakang ni, dia rayak ke orang kampung, pakat baca belakang Allahumma, ikut. Allahumma, ikut juga. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rayak lagu tu. Kalau contohnya kita tak reti, tak ingat juga Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini adalah anak yang soleh dan solehah. Bukannya gitu kerja enak makan dah. Moga orang tahnik kat kambing. Tentu dah kambing. Biar gitu, biar reti kat kata. Kita gitu ada doa untuk si anak tu. Sebab itulah Allah ni kalau boleh adakan budaya tahnik ni, tukar tahnik mari sejik lah. Tak payah tahnik dulu. Kalau kita nak buat tahnik dulu di masjid. Sebab apa? Supaya apa? Ada keberkatan dia. Ada keberkatan. Kalau nak buat sikit-sikit berpuasa ke dua untuk keluarga, buat sikit-sikit tu boleh lah. Nak buat rumah untuk kita-kita aja. Tapi kalau nak buat ramai-ramai, kita ajah terawat sejik. Supaya ada keberkatan dia. Boleh lah insya-Allah. Yang ni Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pegang sini. Ni ubun ini adalah tepat membuat keputusan. Maka hari itu Allah sebut apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kemudian baca lagi. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Allahu Akbar. Ayat ni sedap semua. Maka Allah melindungi mereka daripada kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Maka kita tengok ayat dalam hidup kita, benda yang paling kita suka sekali, ikutlah ada orang suka apabila mendapat kejayaan, boleh terima pakai ijazah ke, boleh terima master ke, PhD ke, ataupun diterima award ke, diterima anugerah ke apa-apa. Itu kegembiraan yang kita duduk atas muka bumi. Di akhirat sana, sebelum kita nak menuju ke akhirat, kita duduk wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, ataupun wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa. Beradanya kita di malakul maut, beradanya kita di nazak. Kita duduk nazak di sakratul maut masa tu, Allah tunjukkan kita ni syurga. Allahu Akbar. Maka kita pun gembira. Batu Pirami awak cerita kan, wana suka mati dalam senyum, mati dalam iman. Katanya Pirami. Mati dalam iman, senyumnya kita. Alhamdulillah. Kemudian gembira dah tu. Kemudian kita dibangkit pula nanti. Duduk dalam kubur pula. Kita duduk dalam min riyadil jinan, daripada taman-taman syurga. Rasa gembira dah. Kemudian bangkit pula di pada mahsyar. Kita nak menuju kepada mahsyar. Kita naik kenderaan pula, naik gug. Sampai cepat kita di pada mahsyar. Kemudian kita duduk diri pula. Kita duduk diri. Walaupun orang lain, matahari jeka atas kepala, kita tak segar. Sebab apa? Kita ada naungan arash. Di antara golongan yang mendapat naungan arash, orang yang suka kepada masjid. Bapa dan Mak boleh mari masjid sebab Allah pilih. Orang yang boleh mari masjid adalah Allah pilih. Lepas tu orang tak mari masjid ni Allah tak pilih kan? Tuhan nak pilih dah mudah mutaksir. Tuhan nak pilih dah mutaksir. Mu tak sungguh untuk mu dipilih oleh Allah. Itu masalah dia. Kita kena rasa syukur sebab apa Allah paksa kita mari masjid. Saya mungkin mari masjid kerana kalau sempat kuliah, maka saya terpaksa mari masjid. Ada orang bapa mari masjid sebab saja tua dah. Sebab apa? Tak ada tempat dah nak pergi mana. Puas dah nak jumpa dengan saing. Tak tahu nak buat gapo dah. Marilah masjid. Setiap orang mari masjid bergantung kepada niat masing-masing. Dan setiap orang keadaan dia tak serupa berlaku. Kemudian kita pun duduk di pada mahsyar gembira dah.
Kemudian kita pun dipanggil oleh Allah. Mau boleh masuk syurga tanpa hisab. Allah gembiranya kita. Boleh minum air telaga Kausar setelah itu, maka kita pun rasa gembira. Melalui titian sirak pun, kita rasa gembira. Lepas titian sirak, dia ada sah lagi, namanya Qantarah. Satu jambatan yang kecil, jambatan itu pun kita lepas juga. Kemudian kita boleh masuk syurga. Kita rasa gembira dah. Tapi kegembiraan itu, tidak adalah, bukan ultimate. Ataupun bukan ultimate paling besar sekali kegembiraan. Maka kita tengok ayat muka surat 578. Tengok muka surat 578. Inilah kegembiraan yang terbaik. Kegembiraan yang kita cari dalam kehidupan kita. Sampai kalau kita mati, kita hidup balik. Dan kita hidup selama-lamanya. Kegembiraan apa? Kata Allah pada ayat yang ke-22. Wujuhun yawma idin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Allahu Akbar. Wujuhun yawma idin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Senyum. Bersih je muka. Berseri-seri. Bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Apabila kita boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tengok Tuhan sendiri. Allah. Nikmat. Apa nama ni? Syurga. Sebesar langit dan bumi. Tinggal gitu je. Kita tak rasa nikmat tu paling besar sekali. Nikmat paling besar sekali boleh tengok Allahu Akbar. Ila rabbiha nadhirah. Itulah nikmat paling besar. Kita tak sewa. Wa wujuhu yawma idin basirah. Maka kita doalah sama-sama. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Falyamal amalan salihan. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kita baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Falyamal amalan salihan. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa dia sungguh, dia ni mencari harapan supaya boleh tengok Allah, nak jumpa dengan Tuhan, maka Allah kata, falyamal amalan salihan. Buatlah amal soleh. Amal soleh itu, gapo amal soleh yang kita nak buat, maka kita tengok dalam surah Al-Insan tadi, dia cerita yang pertama, kita kena banyak gapo, jadi golongan al-abrar. Golongan yang sentiasa menepati janji, golongan yang menepati nazar, golongan yang takut kepada hari kiamat. Kemudian ayat ke-8, iaitu banyak bersedekah. Bukan sedekah gitu saja, banyak dia memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat. Kalau kita ni ada kudrat, kita beri manfaat kudrat. Kalau kita ni ada apa nama ni kemampuan, manfaat kita beri dengan ilmu, kita beri dengan ilmu. Kalau kita ni ada kelebihan dari segi pitih, berilah ke pitih. Banyak perkara yang kita boleh buat, tapi buatlah amal soleh, dan amal soleh yang terbaik adalah amal soleh yang kita baiki semua. Kita baiki semaya kita baiki zakat kita. Lepas pada ni semaya kita ni kita baiki satu per satu. Kita baiki belakalah. Semaya apa ni baik perlu kita baiki sekali, semaya awal waktu, lepas tu kita baiki pula. Semaya kita biar kita tahu kita semaya sebab gapo, dan kita baca Quran pun sebab gapo, insya-Allah. Jadi fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Kita akan sambung pada bulan depan ayat yang ke-12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Semoga ayat seterusnya kita akan tengok. Dalam surah Al-Insan ni Allah banyak cerita tentang syurga. Banyak cerita syurga. Neraka sikit ya. Habislah neraka. Masuk syurga pula kita. Masuk cerita pasal syurga. Jadi itu saja. Subhanakallahumma. Boleh ikutlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami daripada sebesar-besar dosa sehingga sekecil-kecil dosa, ya Allah. Innalillahi kami, ya Allah. Innalillahi kami daripada perasaan, ya Allah. Perasaan sudah cukup dengan amalan kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami sentiasa beribadah kepadamu kerana-Mu, ya Allah. Masukkan kami keikhlasan dalam kami beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan, ya Allah. Hari ini kami belajar inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Kurniakanlah rezeki supaya kami, wajah kami berseri-seri, ya Allah. Wajah kami dipenuhi dengan cahaya yang berseri-seri, ya Allah. Cahaya keimanan, cahaya Al-Quran dan cahaya kebaikan-kebaikan nanti, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kurniakanlah rezeki supaya kami dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat dalam mimpi, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.